Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ni saya buat atas permintaan sahabat yang banyak bertanya tentang latar belakang A Day for Syria. Sebelum saya start, nama saya Sheila Razlan, penyelaras A Day for Syria yang akan berlangsung pada 29 hari bulan Jun 2013 di Bangi, insyaAllah. Siapa saya? Saya bukan admin Sierra Care. Saya pun bukan volunteer mana-mana NGO. Saya hanyalah seorang surumah biasa, ibu kepada 3 orang anak. Alhamdulillah. Jadi just nak share dengan kawan-kawan macam mana A Day for Syria started. Bismillah. Jadi dalam lebih kurang 3 minggu yang lepas lah saya rasa kawan-kawan pun mengalami situasi yang sama dengan saya. Facebook kita banyak orang cerita pasal Syria. Jadi saya pun tertanya-tanya, apa kena dengan Syria ni? Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi daripada apa yang saya dapat daripada YouTube, daripada Facebook, rupa-rupanya pergolakan di Syria ni dah berlaku 2 tahun yang lepas. Ceritanya bermula pasal bagaimana kanak-kanak 12 orang kanak-kanak umur 13 tahun yang diseksa dengan dicabut kuku, dan yang lelaki dikasih hidup-hidup oleh tentera Bashar Assad laknatullah, yang takut kena guling dengan rakyatnya. Jadi lepas tengok semua video ni dan baca apa yang berlaku, saya jadi terkesan sangat-sangat dan rasa lagi banyak tengok video rasa hopeless, rasa this is so wrong and yet I can't do anything about it. So saya kata tak boleh jadi, nak buat something, nak cari juga cara nak tolong sahabat kita dekat sana. Jadi apa yang berlaku, cari punya cari, saya Alhamdulillah Allah telah bagi saya rezeki untuk bertemu dengan page dekat Facebook ni, Syekh Samir Saka. Apa yang menarik pasal Syekh Samir Saka ni, dalam Facebook dia, saya terkejut tengok dia tulis bahasa Melayu. Lepas tu satu lagi tengok ada dia tunjuk gambar sekolah kanak-kanak Syria di Malaysia. So saya kata lah, rupanya kita ada pelarian Syria dekat Malaysia. Macam mana boleh tak tahu? Mungkin diorang ni perlukan pertolongan. Jadi saya berjaya dapatkan kontak nombor dan alamat. Saya pun pergi melawat. Mula-mulanya dengan niat untuk just tengok apa keperluan diorang. Mungkin diorang perlukan cikgu volunteer ajar English ke apa, ataupun alat tulis ke, benda-benda kecil lah, apa yang saya boleh tolong. Tapi one thing lead to the next. Lepas saya melawat sekolah tu dan adakan sesi brainstorming dengan anak-anak Syria di sekolah tu, dan juga cikgu-cikgunya, cikgu volunteer yang sebenarnya mak-mak student sendiri, kami berbincang dan saya dapati rupa-rupanya mereka ni rumah yang mereka diami tu sebagai satu sekolah tu diberi pinjam oleh seorang dermawan di Bukit Jelutong, Shah Alam. Jadi masa saya pergi tu masa mereka dah habis, tinggal beberapa hari lagi sebelum pulang balik kunci kepada dermawan tu. Lepas tu saya tanya, sekarang ni anak-anak sekolah kat mana? Lepas ni tak sekolah lah, sebab dah tak ada bangunan dan kami tak ada duit nak sewa bangunan. Cikgu memang tak bayar gaji sebab semua sukarelawan. Jadi terbit rasa kesian. Saya kata, Allah kesiannya kalau anak-anak ni tak sekolah. Sebab yatim ilmu ialah yatim yang also kesian. Bangsa perang ada yatim ibu bapa, tapi yang ni juga yatim ilmu. Jadi kalau diorang
duduk rumah tak buat apa, tak belajar, tak berjumpa kawan-kawan, amatlah kesian bila mereka pulang balik ke Syria nanti untuk membangunkan negeri Syria yang telah mengalami perang yang dahsyat. Jadi saya kata jom kita cari idea macam mana nak buat fund raising event for the school. Jadi daripada idea tu, salah satunya kami dapat idea untuk membuat lukisan dan jual hasil lukisan ni kepada orang dengan orang ramai lah. Itu Alhamdulillah saya dapat banyak bantuan daripada sahabat-sahabat yang datang on weekends, tolong ajar anak-anak Syria melukis, dan mereka ni sangat berbakat kalau kita guide. Alhamdulillah mereka ada bakat terpendam, so cantik sangat lukisan-lukisan yang mereka hasilkan. So kita kata okay, kita akan jual dan duit tu kita akan start buat dana untuk cari sekolah. Lepas tu kami juga cakap kalau buat event hanya untuk jual lukisan macam tak cukup, it's not a crowd pula. So why not we make another a slightly bigger event. Kita buat carnival, kita buat carnival family, kita ajak orang main game, siapa datang bayar RM1. So duit RM1 ni lah yang kita kumpul. Lepas tu yang ni kita simpan, kita bukan untuk sekolah Syria di Malaysia, tapi kita hantar balik ke Syria. Kita tolong sahabat-sahabat Syria yang hidup jauh lebih susah. Jadi itulah dia, a day for Syria. Basically it's a day of meaningful fun. Carnival keluarga kita akan ada, main game macam ala-ala fun fair macam tu, bayar RM1 main, kutip tiket untuk dapat hadiah. So duit RM1 yang kita kutip daripada permainan ni semua, insyaAllah kita hantar ke Syria Care. Syria Care buat apa? Boleh ke Facebook Syria Care sendiri, tapi anda tak akan dapat banyak maklumat kat sana. Sebab Syria, saya tak tahulah, for some reason they are not very transparent about what they do. Okay, the word is not transparent. They don't want to show apa yang diorang buat sangat. Saya tak tahu kenapa, mungkin kekangan masa, sebab pejabat hanya ada 2-3 orang yang bekerja, dan cuma seorang je yang orang Melayu yang boleh cakap English. Yang lain tu semua orang Arab yang tak berapa pandai cakap English, yang tak boleh cakap bahasa Melayu langsung. Tapi mereka ni banyak buat kerja amal, tu yang saya tahu. Salah satu contoh saya boleh bagi tahu 2 minggu lepas mereka telah menghantar $5,000 ke sempadan Syria, sebab orang sana telefon Syekh dan beritahu mereka memerlukan $5,000 untuk membeli X-ray machine, sebab ada 300 lebih orang mujahidin cedera parah, penuh peluru kat badan, perlu dibedah dengan segera. Masalahnya doktor tak tahu nak belah kat mana, sebab banyak sangat peluru. So doktor perlukan X-ray machine dan diorang tak ada X-ray machine dekat camp tu. Jadi mereka contact sahabat Syria di Malaysia. So Syria Care tolong kutip duit, dan Alhamdulillah dalam masa yang singkat Allah bukakan jalan dan mereka berjaya mengumpul $5,000 dan hantar terus ke sana. Jadinya saya dengan yakin boleh cakap Syria Care ada direct link to the people who are suffering from this war dekat Syria. Memang ada direct link. Memang duit yang mereka gunakan insya-Allah sepenuhnya akan sampai ke sana. So jangan bimbang. Walaupun tak nampak bukti dengan gambar, sebab mereka ni dia punya fokus priority tu jelas. Buat kerja dulu, ambil gambar tu tak penting sebab dia buat lillahi ta'ala. Orang tak tahu tak apa, Allah tahu, tu lagi penting. Dan mereka sangat menjaga amanah duit. Yang tu saya nampak.
Alhamdulillah. Jadi untuk Syria Care, untuk A Day for Syria Care, duit Carnival Game 100% insyaAllah uh, akan pergi ke Syria Care yang eventually dengan izin Allah akan sampai kepada pejuang-pejuang mujahidin di Syria. Dan duit yang kita akan collect daripada jualan anak-anak melalui lukisan ataupun art and craft mereka, yang itu kita akan salurkan kepada tabung sekolah Syria untuk kanak-kanak di Malaysia. Ada juga orang tanyakan status, diorang ni anak yatim ke? Diorang ni betul-betul ke masa perang ke? Yang dah lama duduk kat sini. Okay, this is a tough question to answer. Sebab kalau saya tak jawab, salah. Saya jawab pun, saya takut sebenarnya akan kemungkinan dengan jawapan saya. Tapi saya berserah pada Allah je lah ya. Sebab Allah, orang tanya saya ada kewajipan untuk menjawab apa natijah dengan jawapan saya ni. Saya serah pada Allah. Allah knows best. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita semua. So bismillah. Jawapannya, ya, mereka ni bukan refugee. Sebabnya kita masih tak iktiraf perjuangan mereka. Saya rasa kerajaan Malaysia tak iktiraf perjuangan mereka. Jangan tanya saya kenapa. That is not my concern. Jadinya mereka macam mana mereka boleh datang sini? Mereka menumpang visa, sama ada visa kerja ataupun visa pelajar, yang ayah diorang ke abang diorang ke saudara mereka dapat ya. So saya kenal kebanyakan family kat sini. Sama ada seorang akan jadi student kat mana-mana, UIA ke mana-mana, atau University of Madinah kat Shah Alam. Dan yang seorang ni akan bawa parents, bawa adik-beradik semua datang kat sini sebab nak menyelamatkan mereka daripada jadi mangsa perang di Syria. Jadi nak kata mereka ni kaya, saya pun tak boleh nak cakap. Sebab yes, mereka ada kemampuan untuk beli tiket datang ke Malaysia. Tapi duduk Malaysia ni susah, sebab tak boleh bekerja. One of the reason is tak ada visa. Second is language barrier. Jadi mereka hidup dengan mengambil upah sikit-sikit, ajar Arab, bahasa Arab ataupun talaqi kat masjid-masjid, kat surau-surau kepada rakyat Malaysia. Jadi dengan duit macam ni lah mereka menanggung keluarga, bayar sewa rumah yang mahal. Tahulah hidup kat Malaysia. So selalu juga saya dengar daripada sahabat-sahabat Syria, dia kata pergi mana semalam? Oh, semalam pergi airport. Kenapa? Oh, kena hantar satu family ni. Kenapa nak balik? Oh, sebab tak mampu, hidup kat Malaysia terlalu mahal. Lepas tu balik pergi mana? Pergi refugee camp lah. What choice do we have? So sahabat, kalau kita tak tolong diorang ni, mereka tak ada pilihan lain selain daripada pulang. Mereka bukan anak yatim, jadi so please stop asking for adoption. Mereka ada family, tak payahlah ambil anak angkat. Kita tak ambil diorang jadi anak angkat pun kita boleh tolong. Tak banyak, sikit. Tak dengan duit, dengan masa dan tenaga. Ada banyak modal Allah bagi kat kita. Marilah kita sama-sama jadi macam kaum Ansar yang buka pintu rumah untuk sambut orang mujahirin, kongsi rumah, bagi separuh harta diorang. Sebab tahu ya betapa peritnya kita kalau kita kena tinggalkan rumah, tinggalkan semua kehidupan kita dan mulakan kehidupan baru kat negeri yang asing, negeri yang kita tak faham bahasa dia, negeri yang kita tak makan makanan dia. Jadi hidupnya sangat susah. Jadi kalau kita tolong diorang, bantu, insyaAllah diorang mungkin akan rasa sedikit terbela. Dan duit yang kita bagi ke Syria Care pun insyaAllah akan disalurkan kepada pejuang di sana. So itulah sedikit how it all started, A Day for Syria. Saya harap dengan penerangan ini sahabat semua akan lebih jelas akan sejarah dan hala tuju A Day for Syria.
InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.